السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله محمد رسول الله. إنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا قلت للصائم يوم الجمعة الست والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغو فلا يؤمن. Siapa yang berkata topik yang berkhutbah maka sia-sia kepada Tuhan. Justru itu tidak sempurna ibadah. Oleh itu kita ambil ibadah pengajaran daripada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد من أرسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dihormati, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita menjauhi segala larangan dan tegahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua akan beroleh limpahan rahmat, hidayat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi ayat yang ke-40 daripada surah Ar-Rum yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya, Allah jugalah yang mencipta kamu, kemudian Ia memberi rezeki kepada kamu, sesudah itu Ia akan mematikan kamu, kemudian Ia juga menghidupkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu sesiapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut? Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Sidang Jumaat sekalian, waktu amat mencemburui kita, sedar ataupun tidak, waktu tetap akan meninggalkan kita tanpa sesaat yang berbaki pun. Setelah bulan Ramadan Al-Mubarak berlalu pergi meninggalkan kita, kini tibalah masanya Syawal pula akan menutup tirainya. Hari-hari di dalam hidup kita akan terus berkitaran. Yang berlalu akan terus berlalu, yang pergi maka tidak akan kembali lagi. Bergembiralah bagi mereka yang memenuhi masa-masa lalu dengan pelbagai ibadah dan kebajikan, dan rugilah mereka yang telah diberikan peluang dan kesempatan menikmati setiap inci kehidupan di dunia ini, tetapi tidak berupaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan pelbagai tawaran keampunan dan rahmat selagi mana hayat di kandung badan. Namun masih ada sebahagian daripada kita mensia-siakan masa yang dikurniakan. Bahkan ada lagi yang masih tenggelam bergelumang di dalam dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persoalannya kini,
Adakah kita telah mengambil iktibar daripada waktu yang telah dan juga yang sedang meninggalkan kita? Kita juga satu hari nanti umpama waktu akan pergi dan tidak akan kembali lagi dalam kehidupan ini. Bagaimanakah pula akan persiapan dan bekalan kita menuju ilahi? Soalan ini perlu ditanya kepada diri kita sendiri, dan jawapannya hanya kita sahaja yang tahu. Maka usahakanlah persiapan untuk hari di mana tiada lagi pertolongan, dan hanya mengharapkan kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat, agar dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi sesiapa yang berjaya menikmati kehidupan di alam sana nanti. Perasaan suka, bergembira sudah pasti akan dirasai, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya yang berbunyi, an Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Qalat Aisyah aw ba'du azwajih inna lanakrahu al-maut. Qala laysa dhak, walakinna al-mu'mina idha hadarahu al-maut bushira biridwanillahi wa karamatihi, falaysa syai'un ahabba ilayhi mimma amamah, fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Wa innal kafira idha hudira bushira bi'adhabillahi wa 'uqubatihi, falaysa syai'un akraha ilayhi mimma amamah, kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Maksudnya daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka untuk bertemu dengannya. Aisyah radhiyallahu anha atau sebahagian isteri baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya kami memang tidak senang untuk bertemu dengan kematian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usahlah begitu, akan tetapi seorang mukmin apabila kedatangan maut, yakni mati kepadanya, mukmin itu akan diberikan khabar gembira dengan keridhaan dan kemurahan Allah kepadanya, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih disukainya daripada apa yang akan dihadapinya, yakni kematiannya. Maka seorang mukmin akan suka bertemu dengan Allah, dan Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Dan sesungguhnya untuk orang-orang kafir, apabila kedatangan maut diberi khabar gembira dengan azab dan siksaan Allah, maka tidak ada sesuatu yang lebih dibenci daripada apa yang dihadapi oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antara tiga pesanan utama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat tatapan kita sebagai bekalan pergi tak kembali nanti, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim. Yang pertama, hendaklah memperbanyakkan sedekah jariah. Artinya, sedekah yang mengalir itu umpama pahala yang terus akan mengalir sekalipun telah lama dia meninggal dunia. Sebagai misalnya, pahala yang akan terus mengalir seperti perbuatan wakaf, merupakan sedekah yang bermanfaat kepada pembuatnya, selagi mana harta itu mendatangkan manfaat kebaikan buat orang lain. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain.
dan dapat menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ketahuilah, ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya atau yang mengajarkannya, sekalipun ianya telah pun meninggal dunia. Yang ketiga, anak-anak yang saleh yang sering mendoakan ibu dan juga ayahnya. Menurut Ibnu Hajar Al-Makki, maksud saleh di sini adalah anak yang beriman kepada Allah. Di antara tanda kesolehan anak adalah apabila anak-anak itu sendiri mahu mendoakan kesejahteraan kepada orang tuanya. Persoalannya juga di sini, bagaimana pula dengan anak-anak kita pada ketika ini? Adakah anak-anak yang ingin kita tinggalkan satu hari nanti? Tergolong mereka ini dalam golongan anak-anak yang saleh, yang mengutamakan agama Islam ini dalam kehidupan mereka? Adakah kita sebagai ibu dan ayah memantau mereka agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan juga salihah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita melabuhkan khutbah Jumaat pada hari ini, marilah kita renungi sejenak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, ketahuilah bahawa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan segala balasan kepada kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan juga pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa kematian itu tidak mengenali sesiapa pun juga. Besar manakah pangkat kedudukan seseorang itu, berharta ataupun tidak, maka persiapkanlah bekalan kita untuk menghadapi episod-episod yang cemas dalam kehidupan dunia ini, yang pastinya pergi tidak akan kembali lagi. Kerana sesungguhnya kematian pasti akan datang menemuinya dan tidak akan dilewatkan ataupun diperawalkan walaupun sesaat apabila ajal telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى
على كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلشاه، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibn Sultan Salahuddin wa jami' al-usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lis-sadad wa aslih bihim al-ibad wal-bilad waj'al at-taqwa lahum khayra az-zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.